Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang kelimanya makruh dalam solat. Masuk pula perkara-perkara yang makruh dalam solat. Makruh ni ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Perkara yang diberi pahala kalau tak buat dan tidaklah dosa kalau buat. Yang pertama, meletakkan telapak tangan dalam lengan baju ketika takbiratul ihram, rukuk dan sujud. Maknanya sembunyikan tangan. Umpama orang dia pakai kain selendang buatan baru, lepas tu dia akad tangan tu kot dalam selendang tu jadi biarlah nampak tangan. Jangan mana tudung ke kain tak ni ataupun dililit selimut, dia akad kot dalam ni. Tu makruh buat gitu. Yang kedua, menutup mulut rapat-rapat. Tutup mulut. Mesti orang tutup mulut ni. Tak kira itu bunyi juga ni, tak bunyi langsung. Bunyikan tak boleh bertuang. Tu berat nanang tu. Ni makruh menutup mulut rapat-rapat. Yang ketiga, terbuka kepala. Laki-laki ni, maknanya pada tak pakai apa-apa dah alas kepala. Kerana Rasulullah SAW sembahyang sama ada pakai serban ataupun kopiah. Kalau kita pakai lain daripada tu, macam kita pakai sokok, dah boleh pahala tapi bukan sunnah lah. Cuma boleh pahala menutup kepala. Kata tak boleh pahala. Dah serban kopiah tu pahala lain pula, sunnah hak Nabi buat, afdal lagi. Yang paling afdal lagi, letakkan serban di atas kopiah. Dan ni terbuka kepala ni, kepala tak pakai benda lah sembahyang. Bukan kata sembahyang dia tu kurang pahala, jadi awak sepatut boleh 100, boleh 60. Tak. Mana dia rugi pahala tudung kepala. Rugi lah pahala tu. Lepas tu kalau gereja pejabat, bawa kopiah. Hak cek tak pakai kopiah, awak lah bola kocek. Umpamanya cari pahala sunat. Bola dalam lokal pejabat pun tak lakukannya bayar. Bola kereta dia ada Yang keempat, memejamkan mata. Kereta TAC 6404. Benda TAC 6404 ambil dengan Tok Iman. Ni anak kucing. Tok Iman. Tok Iman. TAC 6404. Ambil kata Iman. Ambil kata Iman sekarang. Orang nak naik kereta 6404, ambil dengan Haji Zul. Kalau kurang tu. Dia mainan hudok. Tengok warna tulisan macam puteri. Tak sedap juga lah. Yang keempat, memejamkan mata.
Kabar itu pendapat ulama-ulama sunat tidak pejam mata dalam solat. Kalau lain daripada depan Kaabah, sunat tengok tempat sujud. Melainkan pada ketika syahadah, tengok jari, ingat wahid. Esta Allah Ta'ala. Melainkan semayang depan Kaabah berlaku khilaf di kalangan ulama. Setengah kata Allah mata memandang bangunan Kaabah tu. Nampak depan kau. Jadi tengok Kaabah. Melainkan kalau buka mata jadi pening kepala. Baru kejam mata. Buka mata jadi tak khusyuk. Umpamanya. Buka nampak biru nampak. Jangan acak. Darab dega pada paumuh dia. Nak buang tak boleh. Kalau kejam mata khusyuk, buka mata tak khusyuk. Haknya afdal. Buka mata juga satu sunat. Khusyuk juga satu sunat. Haknya besar. Besar khusyuk lagi. Maka sunat kejam mata. Yang kelima, yang keenam meludah. Yang kelima mendongak ke langit. Ni semua ada larangan maka dalam hadis. Barang siapa yang tidak berhenti daripada memandang ke langit, maka bukan tengok langit, itu memandang ke atas. Semayang tengok ke atas. Tengok ke atas. Tak apa itu baik bulangnya. Maka penglihatannya disambar oleh syaitan. Maksudnya dia akan jadi anyuk lagi. Anyuk jadi. Yang keenam meludah. Melainkan kerana hajat. Tengok-tengok semayang ada nasi pulak dalam mulut suti. Telang mata. Sunat ludah. Sunat ludah. Bila tu sunat ludah? Jikalau kita semayang bukan di dalam tempat suci dan milik orang. Umpamanya semayang dalam surau dalam masjid, tak boleh ludah. Nasi dengan dia tempat milik orang, rumah orang, pergi semayang rumah orang, tak boleh ludah. Melainkan rumah orang tu kita sewa. Boleh. Jadi milik sementara panggil kita. Rumah orang tak boleh tepas semayang, ada nasi dalam mulut tu ludah. Rumah orang mana boleh. Maknanya kita semayang di tengah padang, atas tanah atau dalam permis, harta benda kita sendiri. Semayang di rumah, ada nasi. Sunat ludah. Sunat ludah pula sebelah kiri. Depan dan kanan makruh. Depan jihad kiblat. Mana jihad yang dihormati syarak. Tak berdosa. Kanan, sebelah kanan pihak yang dikasihi oleh Nabi. Maka sunat berdoa sebelah kiri. Rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri. Tak apa. Siapa yang berludah di dalam masjid, kafarahnya dia kena basuh. Kalau tidak, berdosa. Sama macam kita tahu bakar di dalam masjid. Tak ada orang tahu bakar kucing dalam surau, bakar nyamuk, orang bakar serangga. Lagi tahu atas kapet surau, tak boleh. Kena basuh mula. Rumah kita tak apalah. Lepas tu meludah ni sunat sebelah kiri, walaupun di luar daripada semayang. Kita berasa nak meludah, sunat meludah belah kiri. Melainkan belah kiri tu ada orang, barulah boleh belah kanan. Belah kiri ada orang, bukan kita ludah ke dia, tapi dia duduk cakap malam dia, kita ludah hala ke dia, tak berhenti masa tu. Dengan main ada panggil. Orang duduk cakap walaupun jauh, tapi janganlah jauh sangat, 6 kilo tak ada hal tu. Mana dekat dengan kita balik lokam tu, tapi hala ke dia tu duduk. Tak boleh, kurang ajar panggil. Tak ada adab. Adab apa belah kanan. Dah malam bawa kereta, dia bang. Nak buat pelana belah kanan, nak lagi nak tubik kepala ke atas itu. Tak dang. Ludah dalam kereta. Tak apa tu dimak dah nak buat guna gitu. Tu tak apa. Tu tak ada pilihan.
Depan jangan beludah. Menghadap kiblat Kalau kita tak menghadap kiblat apa? Kita membelakangkan kiblat, kita jalan nak pergi ke sini. Menghadap membelakang kiblat, maknanya kita boleh ke depan tak apa. Dan kalau semayang dalam masjid, semayang dalam surau, semayang berjemaah, takkan nak ludah juga, tak boleh dah kata tadi kan. Dalam kocek, dalam tangan, dalam tisu, buat tebik tisu, bola tisu, bola ni, Elio ke boleh tak ke? Faham? Kadang dibuang, ada masalah. Kemudian solat di atas kubur, semayang atas kubur, makruh. Dan kalau semayang jenazah, mayatlah dah masuk. Kenapa? Kerana dibimbangi, maknanya apa benda ni, tanah kubur, dana-dana mayat ni dia naik ada kacah. Mereka solat jenazah. Ada orang kata haram, solat jenazah pun haram, semayang atas kubur tu bercanggah dengan nas. Kerana nas yang sahih, Nabi solat jenazah atas kubur bila tak sempat di masjid. Satu hari Nabi SAW bertanya, ke mana perempuan kulit hitam yang selalu mari bersih-bersih masjid tu? Dia bersih masjid. Orang tak suruh. Dia mari masjid, dia kutip apa-apa kotor-kotor, disapu, sawang apa semua. Nabi pasti orang tak egar dia. Dia bukan sahabat besar, orang miskin. Bila mati, orang tak khabar ke Nabi pasal dia bukan orang besar. Orang kata orang mati dah, tenang dah. Dia kata apa yang tak khabar. Dia mulia di sisi Allah kerana dia tugasnya membersihkan masjid. Makam dia tinggi di sisi Allah. Tak kena khabar orang hebat-hebat gitu. Jadi ditunjuk kubur dia. Nabi suruh tunjuk kubur. Sahabat dia tunjuk, Nabi semayang. Jadi tak salah semayang atas kubur bila kita tidak sempat. Yang kata tak boleh ni sengaja, tu makruh. Mayat ada dah kapung tapi biar mayat atas kubur makruh. Dia biar orang yang tak dah. Sampai di rumah tu orang awak pergi lah kubur. Mati lah. Baru kalau mati bulau. Faham tak? Orang kedai jual kata ustaz bagus kata. Saya setuju mau kalau pilihan raya kecil gini. Apa? Barang yang laku jual. Niaga laku. Dia dah sungguh dah ke mau sungkat dah laku benda. Tidak kan tepuk. Dah aku benda tu tepuk. Mu tengok aku tengok mu. Wah tengok tonye. Dak laku kain batik pun dengung sama kain batik. Ni habis licin. Cik kedi gulali habis licin gulali. Gasing habis yo laku belaka. Nasi lemak sakit pagi badan pulih. Nasi lemak laksang bahan belaka. Dia ingat rasa rupa laksang. Licin juga. Serba-serbi laku. Jadi dia kata molek 2 tahun, setahun 2 orang mati sekejap. Ujung nang kalau kita main ajak pula orang mati. Pasal bagus. Ni bagus maknanya masuk ekonomi. Allah manda pula ada sekali. Jadi solat atas kubur tak salah. Bila kita balik dah orang kata mati dah kemarin. Sebab dia semayang kubur. Lama mana tak boleh? Selama-lama mana pun. Ini pendapat jumhur ulama. Syaratnya tidak diulang 2 kali. Orang semayang dah atas surau nak pergi semayang kubur pula tak boleh. Lama dah orang kata 3 tahun dah dia duduk lama Kuala Lumpur. Balik Terengganu orang kata mati dah. Mu tanya tu mati dah 3 tahun ada dah. Tunjuk kat kubur, boleh semayang jenazah atas kubur. Semayang atas kubur. Buat gitu lah. Orang yang tak semayang ni. Sekejap je. Ada 4 minit. Tak apa kot. Melainkan kubur Nabi tak boleh. Kubur Nabi. Laki-laki ke perempuan boleh. Mayat tu lah. Kalau orang perempuan tidak digalakkan. Dia hanya boleh ziarah kubur. Laki-laki ziarah dan semayang. Semayang jenazah. Dah kita tak dang Lepas tu dia kata kan ni.
Pelik. Dia ni kata. Dia pelik. Tak ngaji pelik. Tanya dia apa tak boleh. Baru dia sesat je. Kau boleh dakwah je. Sebab apa tak boleh? Dakwah kata tak boleh. Orang mana? Kata tak boleh. Orang mana? Tidak dia pegang itu tak boleh semayang atas kubur. Tak boleh semayang ni kita tak mau semayang ni. Nak buat atas kubur ramai-ramai. Baru bid'ah. Ni tak dang di kubur. Walaupun mayat acul buah, boleh semayang lagi. Tadi pun solat gaib. Baru tahu ulama ni rupanya mati 6 tahun tu. Boleh semayang gaib. Masing-masing amal dah. Yang ke-8 bercekak pinggang. Jarang cekak pinggang ini. Ini kelakuan Nabi kata, kelakuan orang, kelakuan ahli neraka. Yang ke-9 berpaling ke kiri dan ke kanan. Melainkan salam tu diperintah syarak. Jangan paling kiri kanan. Mata tak boleh kiri kanan. Ada orang tak paling mata kiri kanan. Tapi dah gua ni jadi terbiak. Ni semayang depan mata kita. Dah kata apa gini. Yang tahu tu pasal semayang sunat belakang. Itu dah pasal secara depan tengok belakang. Ni mata gitu. Nak tengok benda tak tahu. Dia betul-betul depan gini. Gitu. Tengok tak ke depan. Berpaling kiri kanan makruh. Melainkan kami ajak tadi nak beludah. Boleh nak beludah. Macam rumah ada nasi, dia pun paling ini. Tu beludah, tak apa. Ataupun dia berpaling kerana nak tengok ada orang tak belakang. Boleh. Sebab ni tengah semayang, dada dia curi. Nak suruh dia undur. Jadi nak tengok dia tu duduk belakang betul-betul dengan dia ke? Sebab nak curi orang suruh gostang ni mesti dia orang duduk kiri atau kanan, jangan duduk belakang gitu. Ni dia duduk belakang ni takbir curi. Kawan ni tak tengok pakai undur belum libatin dia dua orang. Tak. Jadi tengok tu. Okey tu. Boleh undur. Ataupun tengok dulu, tak ada orang, mana curi. Jangan main. Musim-musim atu ni. Nak makan atu bukan dalam juga. Yang ke-10 menahan hadas. Macam kita khabar lah, jangan tahan hadas. Melainkan rasa sedikit, berasa macam nak kecil. Itu tak apa. Berasa macam nak ketuk tak apa. Berasa macam nak beragok. Berasa macam nak makan. Sedikit tak apa. Dia tak boleh ni maknanya kita dudak. Padahal nak kecil. Tak jadi semayang. Jadi ingat kecil. Dia kecil dulu lah. Berarti dia kecil. Dengan syaratnya ada waktu lagi. Faham? Ada waktu lagi. Pendapat yang muktamad kata ada waktu lagi. Kalau kita pergi kecil, basuh, ambil wuduk, dah lagi semayang dalam waktu. Keluar dulu lah. Pasal tujuan semayang ingat tu, bukan ingat jambang. Pendapat kau Ba'ih kata kalau walaupun waktu nak habis lele dah pun. Tupik juga pada semayang. Walaupun ambil wuduk lagi, masuk habis dah waktu. Pasal apa? Pasal Allah kosong lagi. Walaupun di luar waktu. Ini dia main nak ingat, nak kecil. Padang lah dah. Yang ke-11 melakukan hal-hal yang mempengaruhi kekhusyukan solat. Bermain jari. Tengok benda-benda apa. Sebab tu jangan hias sangat masjid ni dengan perhiasan yang melampau. Hias ni nak nampak bersegi je dah. Cap putih ni nampak comel. Tak apa lah. Ni banyak sangat dengan awal larak. Pelik-pelik sangat. Orang duk tengok awal larak tu. Awal larak. Ada orang tengok jang ni. Tengok jang. Sebab tu di rumah dah Allah payah. Pasal di rumah kita kan, masjid ni tak macam di rumah. Ada juga kakak-kakak tidak macam di rumah macam-macam depan. Macam-macam benda depan. Anak lah, itulah. Benda-benda mengata-rawa sekali, dengar bunga, dengar gambar, dengar pinggang makhluk duduk depan. Jadi kalau di rumah, kalau boleh cepat semayang tu, biar depan tu dinding aja. Buat setepat. Kalau tak ada bilik pun, bilik kita dah penjuru tempat semayang tu kosong depan. Kabur anak-anak tu kalau semayang jangan bising. Kita bukan wali. Semayang tak dengar benda.
Jangan ada benda-benda bunyi-bunyi dah kita payah nak pasang. Nah, walaupun bawah ni anak pasal bibi kita tak sembahyang atas mah dengar tak. Nah, jadi suruh tutup dulu. Suruh tutup. Ajar dia. Masa ni masa sembahyang tutup. Orang bangsa tutup. Tak pergi buka pula. Mayang tu tak pergi buka pula. Bahkan budak tu nak ngamuk. Dah kita latih gitu. Kemudian perbezaan laki-laki dan wanita di dalam solat. Ni beza dia. Yang pertama, laki-laki merenggangkan siku tangan dari kedua lambungnya waktu rakaat dan sujud. Siku ni daripada lambung ni, lambung busuk ni. Maknanya masa rakaat gini jangan kepit gini, buka gini. Masa sujud kita buat jangan gini, buka gini. Nabi semayang dalam hati kata bila dia sujud terbuka tiap Nabi ni boleh lalu anak kambing kot celah ni, tapi tak lalu. Sahabat kata kalau lalu tu maknanya buka gitu. Tapi kita jangan sebab setut imam. Imam tak kena orang. Kita bahan mayan maaf bahan gitu gok ni. Tu turun ke dia kan. Padahal lah aku nak pergi buat ni. Siku cakap angin kali ni. Jadi kena timbang-timbang lah. Buka sikit je lah. Kita semayang ramai. Ada orang tak duli fikir sunnah. Jadi tak ada ruang. Lanjar sakok dulu. Kacau. Tak boleh tak erti jenis buat ramai. Tak ada politik langsung. Waktu rakaat dan sujud mengangkat perut daripada kedua paha. Bila rakaat dan sujud, memang perut kita kalau kita lock dia nekung itu belakang. Jadi perut setuhnya paha. Angkat sikit belakang biar bokok sikit. Biar tak setuh perut dengan paha. Faham tak? Melakang orang hok gemak tu lain tak nak buat benda dah. Di sujud tu perut tak salatan dah. Faham nak buat kau ni perut dia besar. Dah. Ni apa nak boleh akak dah. Yang ketiga, menyaringkan suara bacaan di tempat yang harus keras. Mana tempat jahar. Jadi tempat jahar, dia tempat tempat perlahan. Ni maknanya perlahan dengar di telinga. Jangan bisik dengan benda. Kuat ni maknanya kita dengar. Kalau orang lalu kat belakang dengar. Kalau kita sembahyang seorang. 2 rakaat pertama sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Sembahyang seorang katakan tak dang dah. Katakan anak lalu kat belakang dengar Fatihah kita. Isteri kita ada duduk lipat baju belakang dengar. Tu panggil jahar. Bukan jahar tak dengar suti umur. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sembahyang tak mau tak? Tuk seorang je. Tak kena lagu tu. Yang keempat, bila memperingatkan suatu membaca tasbih, iaitu subhanallah. Orang laki-laki orang perempuan ni pula merapatkan satu anggota dengan anggota yang lain. Dia rapat sama. Sebab tu dak sunat buka masa takbir. Tutup gitu. Merapatkan perut pada kedua paha pada waktu rakaat dan sujud. Perut biar rapat dengan paha kerana dia aurat. Al-mar'atu auratun. Diri perempuan tu sebenarnya aurat belaka. Sikit sangat yang tidak aurat. Bila sujud gitu juga. Sujud rapat ni. Rapat di lambung, siku. Rokok pun gitu juga. Merendahkan suara bacaan di hadapan laki-laki lain, iaitu bukan muhrimnya. Jadi kalau bukan maknanya hak jenis boleh sah nikah. Hak jenis yang batal sembahyang, janganlah bersuara kuat. Marah puteri dah habis suara. Tak. Macam dia masuk atu. Puteri. Ladang. Dia pegang sipah tu sipah hati. Perlu keleng. Kata bengong apa ni. Faham tak? Lah dia perlu keleng. Tak kira orang dah apa pun dah alu kat orang sikit dah. Wah, macam orang gila. Sayang. Orang pula uduh. Macam mana sedap agak ambil gambar. Jadi perangai pula uduh. Kalau kita muka uduh perangai biar baik. Faham? Kalau orang muka comel, perangai uduh dia tahan kira. Perangai uduh muka jeng kering. Dia kata baliklah ke pakar jalan. Mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matilah dalam keadaan tunduk pada hukum Allah. Mati dalam lawan hukum Allah. Mati katok benda mana mati katok, mati kena katok.
Tak ada biasa orang minum air gini. Faham ni? Ada ada. Orang kaki buah ada kopi ada lah ke? Tak berani? Dia dah nak edah berkabung. Dah orang tak ambuh dah. Selangor negeri paling kaya dalam Malaysia. Serba mak nenek ada. Nak benda. Paling canggih. Kelang paling banyak. Teknologi lebih dia. Universiti paling banyak. PT paling banyak. Tambuh. Tak mikir langsung. Kapal hak tergelam dah separuh. Tinggal mucuh sikit je. Ada juga orang nak lopak masuk. Dia baru pula hidup. Steering pegang kaki. Ada juga orang naik kapal tu. Ni. Pada embu. Jadi janganlah kuat suara. Khabar sama ada orang perempuan haram bernyanyi walaupun nasyid jika ada orang yang bukan mahram dengar. Pakar tak mau pakar sudah. Ini pendapat kita, pendapat ulama-ulama setelah kita jamaah kita himpunkan pendapat-pendapat daripada ulama-ulama yang muktabar. Nasyid ni budak perempuan boleh. Budak perempuan, budak-budak kecil. Tak apa. Ada majlis apa-apa walaupun ada orang lelaki depan naik budak-budak kecil. Boleh tahan kira. Ni naik anak dara. Walaupun lagu nasyid tak boleh. Dalilnya tak ni khabar dua. Kalau bang haram perempuan. Kata guru kata dah. Tak boleh masuk musabaqah haram. Walaupun dalam mazhab Syafi'i suara dia bukan aurat tapi haram kerana fitnah. Mazhab lain dia kata tak boleh musabaqah tu kerana aurat. Mazhab Syafi'i kerana fitnah, melunakkan suara. Tak boleh. Mana? Menyanyi. Jangan dengar menyanyi. Dengar orang lelaki menyanyi makruh. Tiap-tiap mainan ni makruh belaka melainkan datang nas pada menyuruh ataupun menggalak ataupun kias dengan nas. Faham? Kalau puan cakap tak haram lah. Kalau puan melunakkan suara, hak tu haram lah. Menyanyi mesti kena awak sedap suara. Pakan awak suara tak sedap. Aku cinta padamu. Boleh masuk ekor itu. Ada orang nak dengar. Penyanyi gila orang panggil. Mesti kena sedap. Aku cinta padamu. Itu jadi fitnah. Aku buat contoh. Jangan marah pula. Tadi kena khabar bagi tu semua. Sakit semua. Jangan marah. Jadi lelaki tu makruh lah. Dengar orang lelaki nyanyi pasal suara. Dia tak mau fitnah. Yang jadi haram tu seni kata dia tu jadi lucuh. Memuja tubuh badan orang perempuan. Atau melalaikan dia sembahyang baru haram. Orang perempuan ni walaupun Quran, walaupun bang, haram tu. Dengan mengkuatkan suara pada laki-laki yang bukan ahli Nabi. Melainkan darurat. Kepit-kepit tu lain lah. Mana dalam keadaan biasa. Jangan diamalkan. Bila memperingatkan suatu bertepuk tangan, itu tangan kanan dipukul pada punggung telapak tangan kiri. Orang puang lah. Tasbih dia panggil. Nabi kata at-tasbih lil rijal wa tasbih lin nisa. Tasbih subhanallah tegur tu imam bagi laki-laki dan tepuk belakang tangan. Ni belakang. Ni. Untuk perempuan, auratnya dalam solat seluruh tubuh kecuali muka dan dua belah tapak tangan. Laki-laki taklah macam inilah, terbukalah. Dalam melaksanakan solat yang mungkin ada hal yang dilupakan. Misalnya yang pertama melaksanakan fardu atau wa'id. Yang kedua melaksanakan sunat ab'ad. Wajib tu kan wa'id, wajib. Melaksanakan fardu atau apa panggil wajib. Yang kedua melaksanakan sunat ab'ad. Yang ketiga melaksanakan sunat hay'ah. Bila melupakan yang fardu maka cepat-cepat melaksanakan yang terlupa itu ketika baik. Ingat ketika solat atau setelah salam, asal waktunya masih sebentar lalu, melaksanakan sujud sahwi, sujud sunat kerana lupa. Baik.
Baik, kalau kita lupa buat fardu, kita kena buat selalu. Contohnya kita rokok, sembahyang seorang ni. Allahu Akbar, ingatlah dalam rokok, dah cukup lagi. Nah, lepas doa kita, mana lagi rokok? Nah, maka wajib kena tunai segera. Bangun semula baca Fatihah. Jangan tak apa, kat pergi naik rakaat lain, batal sembahyang. Faham tak? Yang naik rakaat lain ganti ni kita sembahyang jemaah. Nah, sembahyang seorang rokok dah, ingat dah cerita wajib kena berdiri baca Fatihah. Nah, ataupun kita imam, gitu kan. Ataupun sujud dulu. Dalam sujud teringat, apa aku sujud tak rokok pun hari ni. Naik. Naik berdiri dan rokok balik semula. Lepas rokok tidak baru sujud. Sujud tadi tak pakai. Kerana rukun yang dikerjakan sebelum mengerjakan rukun yang sebelumnya, rukun yang kemudian tidak dikira. Walaupun kita sujud dah, tapi rokok tu tak ada. Jadi dikira hak depan daripada rokok tu tak ada. Tak pakai lah ke? Kemudian bila kita dah ulang balik, sekarang sunat sujud sahwi. Kita tadi dalam rokok terlupa baca Fatihah. Kita pun berdiri balik baca Fatihah, baru rokok semula. Sekarang sebelum salam sujud sahwi. Sebab ada pergerakan di situ. Tapi janganlah tertinggal rukun sujud sahwi saja, tak sah sembahyang. Dia teringat dalam tahiyat akhir, dia terlupa rokok pada rakaat yang terakhir, dia pun pakai sujud sahwi saja, tak sah. Dia kena berdiri semula dan rokok. Bila rokok tidak, sujud 2 kali, baru tahiyat akhir semula, baru sujud sahwi. Apabila lupa melaksanakan sunat jemaah, maka tidak lagi mengulangi yang terlupa itu. Kita melakukan solat sampai selesai dan belum salam disunatkan sujud sahwi. Beza dia gini. Kita lupa sunat jemaah. Contohnya kita sujud dah, baru ingat baca kunut. Jangan bangun baca kunut atas sembahyang. Tadi kita sujud dah ingat rokok, wajib naik menunaikan rokok semula. Kerana rokok itu rukun. Kalau tak kerja, batal sembahyang. Tapi kalau dalam sujud kita terlupa, teringatlah kita tak baca lagi kunut bukan rukun, maka jangan naik. Faham? Malaikat kita baru nak sujud turun, nak sapa ke bumi, tak dah sapa lagi. Teringat tak baca kunut, boleh naik baca kunut, kerana tak berpindah rukun lagi. Naik semula baca kunut, sekarang sujud sahwi. Kalau kita turun tu tak ingat kunut, tak dah sapa separuh, naik balik baca kunut. Sekarang tak sujud sahwi, kerana turun sikit ingat. Ingat tu. Ataupun lupa nak baca kunut, lupa nak sujud sahwi, teringat dah tadi tertinggal kunut. Sebelum salam kat dia, aku nak sujud sahwi. Tiba-tiba salam juga, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Teringat dalam hati, tadi nak sujud sahwi, boleh lagi sujud sahwi. Faham? Tapi walaupun bukan tepat yang abbas itu, boleh lagi. Dengan syarat pendek perceraian, baru salam. Teringat nak sujud sahwi, sujud balik. Bila sujud balik, wajib kena salam balik. Faham tak? Kena keluar balik. Salam tadi tidak dikira. Syaratnya pendek lagi. Salam dengan teringat nak sujud semula tu dekat. Jangan lama dah. Lama dengung lama dah, baru teringat nak sujud semula. Ada akhir lah. Ada pun tinggal rukun lepas daripada salam, maka tak boleh tambah rukun saja, kena buat semula sembahyang. Contohnya dia naik daripada, dia tertinggal tahiyat akhir sembahyang maghrib. Naik dari duduk tu, patut tahiyat akhir. Duduk tu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi gaduh sekali. Kalau kata apa benda ni, dia pun teringat kat gini, tadi aku naik duduk salam selalu, tak baca tahiyat akhir, pas makan nasi teringat. Umpamanya kena buat semua solat maghrib awal pakai kaki. Jangan nak disambung itu je, Allahu Akbar tahiyat akhir lalu. Tak. Dia pakai sapu gitu, tak boleh. Yang boleh sambung rokok kedok. Rokok kedok sama berat masih nak sujud rokok kedok lagi. Al-aslu adamu, asal dah rokok lagi. Kena ulang balik rokok. Nampak?
Tapi kalau dekat tabiat, tu waswas. Tadi bukan waswas, tu syak dia panggil. Mari bila kita nak sujud, rokok ke dok lagi naik balik rokok. Pasal asal ada rokok lagi kita. Tapi hak jenis lekat sama, asal nak sujud mari rokok lagi, rokok lagi. Tu waswas, mainan syaitan, asal layak tu. Dia syak takkan sama-sama sekali je. Waswas ni jadi darah daging dah. Lepas sujud sahwi lah berikut. Subhanaman la yanam wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Apabila lupa laksanakan sunat hayah, maka tidak perlu diulangi dan tidak perlu sujud sahwi. Baik. Bacaan dalam sujud sahwi. Cara sujud sahwi gini. Kita tayat akhir dah ni. Sebelum salam, tadi kita tinggal kunut. Tak ingat baca kunut. Kita nak sujud sahwi. Tamu sujud pun tak apa. Nak ambil juga sunat sujud sahwi. Nak tampung kekurangan. Katakan dah. Nak salam terus puasa dah semayang. Maka kita niat sujud sahwi. Habis dah tu sebelum salam, niat sujud sahwi. Sujud dalam sujud tak baca pun tak apa. Kalau nak baca pun boleh. Bacalah sebarang, asal jangan bahasa Melayu sudah. Soh berlaku. Jangan baca Quran sudah. Maka bila tidak ada nas, balik pada zahir. Zahirnya dalam sujud Nabi baca dia subhana rabbiyal a'la. Begitu juga duduk antara dua sujud, antara sujud sahwi. Pendapat yang paling kuat iaitulah subhana rabbiyal a'la. Kerana tidak ada nah suruh baca apa-apa. Maka balik qiyam pada hak asal. Asal dalam sujud Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yashu. Ni bukan hadis. Tapi pendapat salafus soleh. Boleh kita amalkan. Dua-dua betul lah tu. Nampak tak? Tak ada nah. Pada hadis pun yang Nabi kata, hendaklah baca demikian ketika duduk dalam sujud sahwi. Hendaklah baca gini ketika sujud sahwi. Tak ada. Yang ada Nabi melakukan 2 kali sujud, kemudian Nabi salam. Lepas tu berlaku khilaf di kalangan ulama. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dalam sujud subhana rabbiyal azim, duduk antara dua sujud tu subhanaman la yanam wa la yashu. Maha suci Allah Taala yang tak tidur dan tidak lupa. Tapi kalau kita baca macam biasa, subhana rabbiyal a'la, pun dapat pahala juga. Sunat hayah jangan sujud sahwi. Dia dah ingat baca surah, patut baca surah kuliah. Nyeri sujud sahwi atas semayang. Sujud sahwi ni bukan daripada maknanya ijtihad ulama. Ni adalah daripada sunnah. Apa yang datang dalam hadis, Nabi buat sujud sahwi rupanya kerana melakukan beberapa kesalahan. Nabi salah bukan Nabi dah ingat, Nabi nyanyok nak memberi syariat kepada kita. Jadilah tahu hukum salah tu gini. Yang ni buat contoh. Cara-cara mengerjakan sembahyang, dia akan tunjuk suti-suti cara melaksanakan sembahyang. Wallahu a'lam. Kita ada soalan sikit Soalan yang pertama. Saya dengar ceramah seorang ustaz UMNO yang mengatakan bahawa pakat dengan DAP tak boleh, kerana ia adalah kafir jahat yang mana bermusuh dengan orang Islam dengan cara ni tak boleh baca ni, dengan cara tetapi dengan MCA boleh. Ustaz ni kata dia terjemah ayat Quran yang bermaksud Nabi dibenarkan berkawan dengan orang Yahudi sewaktu mula-mula sampai ke Madinah, sewaktu berhijrah. Apa pandangan Ustaz? Baik. Siapa yang berpakat? Masalahnya kita kena faham, dalam peperangan dibenarkan umat Islam menggunakan orang-orang bukan Islam untuk menguatkan orang-orang Islam ataupun untuk mengalahkan musuh utama orang Islam. Sama ada menggunakan ramai ataupun sedikit. Yang tak boleh kita mengikut mereka itu. Tak boleh. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kita pergi masuk ramai-ramai ikut dia. Peraturan-peraturan dia buat kita ikut belaka. Tak boleh. Yang boleh kita menggunakan orang bukan Islam
untuk mencari kekuatan Islam. Nabi menggunakan orang kafir ketika berhijrah, untuk sebagai penunjuk jalan. Orang kafir tuduh Nabi. Abu Bakar kata ni kafir ni, tapi dia pandai tunjuk jalan. Nabi kata okey, boleh tunjuk jalan. Begitu juga dalam peperangan yang lain. Tak bolehnya kita pergi ikut DAP tu. Jangan lantik dia sebagai yang membuat peraturan, ataupun yang menentukan dasar-dasar kita, tak boleh. Tapi kalau kita dasar-dasar Islam, kita nak menggunakan kekuatan orang kafir untuk mengalahkan musuh Islam atau menguatkan jemaah Islam, dibenarkan syarak. Faham? Ustaz ni kata Pok UMNO tak tolak hudud Allah, tapi tolak hudud PAS Kelantan dan Terengganu kerana banyak tak betul. Apa yang tak betulnya, bolehkah Ustaz huraikan? Dia kata Ustaz UMNO ni kata orang UMNO tak tolak hudud Allah, tolak hudud PAS. Jadi pasal hudud PAS ni tak betul, dia suruh kita terang kat mana tak betul. Tanya Ustaz tu lah kat mana tak betul. Faham tak? Takut Ustaz tak, bukan Ustaz ni. Tak? Kan dia ada dalil belaka dah kan. Nak menjenayah hudud yang telah dibentangkan bukan pakai cakap tentang kopi. Dia ada hitam putih situ, ada tempat rujukan hadis ni, masalah hukum ni, masalah ta'zir, masalah kisah, masalah hudud, masalah khilaf berkenaan dengan hudud minum arak, masalah murtad, ada hadis belaka tu. Bukan pakai tulis gitu. Tak? Jadi tengok kat mana tak kena. Main kabur tak kena. Kat mana tak kena. Tak betul dia kena waktu bayinah. Dia dakwa tak betul, tak kena, kena buat lagi bukti. Al-bayinatu 'ala mudda'i. Keterangan tak kena kat mana tu atas orang yang dakwa tu kan. Kat mana tak kena. Maknanya bila ditunjuk kat mana tak kena, kita betul lah. Itu cara dia. Tapi tak kabur kat mana tak kena. Macam cikgu dia mengajar sekolah, dia kata tak betul, dia pakar dia tak kabur betul. Dah tak bodoh patut. Dia mesti kabur betul gini. Nampak cara dia menyesal ni. Soalan seterusnya, saya seorang meniaga kecil, dapatan tak menentu, apakah patut mengeluarkan zakat perniagaan? Kalau pendapatan hak tak menentu, boleh acep, dok acep, niaga benda barang cek-cek, tak kena zakat lah. So susah. Kawan saya ada mengikut sesi latihan ketenteraan, tapi mereka terpaksa telanjang di depan tentera wanita. Apakah hukumnya? Mana bolak ini. Ni askomini ni. Tak kira lah apa pun tak boleh lah. Latihan tak boleh. Tak ada latihan mengerjakan yang haram, tak boleh. Latihan perkara-perkara haram ni adalah latihan secara apa benda ni, lisannya apa ni, bukan latihan amali lah. Tak boleh buat secara amali, tak boleh. Hukumnya haram. Tak kira muaskar komando, makan ular dalam latihan haram, tak boleh. Islam lah, agama lain tak tahu lah. Ikut Islam ni tak ikut askar. Dia ikut apa dia agama Allah. Berlaku sungguh, makan ular, tak ada makanan, ada ular. Halal makan ular. Ni ada ubi kayu, kena faham ubi kayu tu. Ada burung-burung, kena makan burung tu. Ni buat latihan, mana boleh. Dalilnya Nabi SAW menyuruh supaya dikancingkan baju pesalah hudud. Dia nak kena hukum hudud, tapi baju dia tu Nabi suruh cek, takut terbuka aurat. Padahal dia jenayah hudud, nak kena hukum hudud, tapi dia hormatikan aurat dia, wajib kena hormat. Ni latihan panjang ambil. Dia ada learning biasa, universiti kadang orientasi lah apalah. Di Singapura pelajar perempuan sebuah universiti, pelajar Malaysia telanjang dengan laki-laki yang baru masuk nak mengaji di Singapura universiti. Pelajar-pelajar lama duduk tepi jalan amat-amat, lagi tanah olak, tak jauh adalah setengah kilo baru. Biasalah jadi galak gitu. Lah kita nak cari dah hukum mana, di maaf tak boleh syarak, maaf benda kan darurat. Dah kalau ngaji universiti lain tak mati. Saya pinjam kawan saya, kawan saya ada pinjam duit saya 3,000. Dalam masa 3 bulan saya telah membayar duit itu dengan bayaran lebih daripada 3,000.
Sedangkan saya tidak minta duit yang 3,000 itu. Atas ni 3,000, bawah ni 300 orang rasa. Tak apalah. Salah hijau. Kawan saya kata ambil lah, saya beri. Boleh tak saya ambil duit 300 lebih, 3,300. Saya pun rekod khayak ni nombor 3. Alhamdulillah. Dia pinjam 3,000. Kawan dia pinjam. Lepas tu kawan dia bayar balik 3,300. Hukumnya halal. Ni bukan riba. Riba ni pada awal. Bila nak pinjam bayar 3,300. Dan ini adalah sunnah. Anjuran Rasulullah SAW. Barang siapa yang membayar, sunat membayar lebih. Sunat bayar lebih. Bukan riba. Halal. Walaupun dia bayar banyak pada dia. Dia tak hadiah. Pasal awak bayar hati. Adik-beradik saya dah pinjam gini. Dia kira dah syam dulu. Ada mari. Ada mari. Nak tahu mari. Mari nampak duduk kat makan lah. Cing dia. Ke dia ke dak? Dak apa ya? Akang-akang tu. Aduh dah. Apakah maksud buah kuldi? Apakah nama kesalahan yang Nabi Adam AS ketika memakan buah kuldi? Kalau nak kata dosa, tak boleh. Kerana Nabi bersifat maksum. Jadi apa yang dikatakan tentang kesalahan Nabi Adam AS? Ditanya yang pertama, buah kuldi. Buah kuldi ni tak ada nama buah kuldi. Yang ada datang kepada kita pun bukanlah hadis yang mutawatir. Hadis yang sahih. Bukan buah kuldi. Satu hadis tu dia kata buah macam buah epak gitu. Tapi orang panggil gelar buah kuldi. Kerana Iblis kata yang Tuhan marah sangat mu makan buah ni, takut mu khuldi, mu kekal dalam syurga. Jadi Nabi Adam tak ambuh keluar pada syurga, pergi makan, kena lebong ni. Iblis. Padahal Allah nak uji saja. Ada hikmahnya nak turun ke dunia. Tak? Dia gitu. Iblis kata Nabi Adam tahu dah buah ni dilarang. Hak lain tak makan. Buah ni dilarang. Iblis pun mari cocok. Yang Tuhan larang sangat makan buah ni, takut mu kekal dalam syurga. Kekal tu khuldi, khulud. Jadi kita dipanggil buah khuldi. Gelorang ni saja buah. Wallahu a'lam. Setengah riwayat, setengah hadis buah macam buah epak. Tapi bukan nama buah khuldi. Gitu. Iblis ni kona kot tu. Nampak? Nabi Adam dengar gitu, kalau makan, tak makan, kena keluar pada syurga. Baik kau makan. Dia nak duduk dalam syurga. Dia kecek gitu. Nampak? Ni meneng tu pitih tak? Pematang tahu tak bayar pergi kata dia. Faham tak? Ni bila pula nak bayar. Macam-macam yang janji nak baiki rumah, nak boleh pala-pala boleh. Apa ni? Ekor-ekor ada benda lah. Nampak gua ni. Jadi matlamat dia nak cari kesenangan. Tak senang kau. Tak senang kau. Duk arok ke bendera hari ngundi. Pada kenal orang. Potong buruk buruk lepuk potong. Tak? Tengok bendera bulan bapak masjid kata. Semua lagi tu. Tak dia nak mikir. Dia mikir. Suruh sekolah dulu. Suruh orang. Jadi Nabi ni kata disebut dalam ulama-ulama tauhid, dalam kitab-kitab, di antaranya kitab Syarah Ummul Barahim, bukan dosa. Dosa itu maknanya pada lugah sahaja, bukan pada istilah. Istilah ni maknanya dosa dengan sebab kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Adapun Nabi dah buat mungkar. Jadi dipanggil rupa dosa, bukan dosa. Macam tangan manusia dengan tangan yadullah. Tangan saja muafakat pada lapan. Bukan begitu hakikatnya. Katanya Nabi Musa AS. Nabi cerita. Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Adam. Dia alam arwah. Ni Nabi Muhammad cerita. Nabi Musa tanya, "Hei Adam, apa yang mungkin makan buah terlarang?" Kerana Allah Ta'ala larang. Nabi Adam pun khabar gini. Nabi Musa kata, begitu. Kalau aku jadimu, aku makan dulu lagi padamu. Rupanya hikmahnya besar. Nak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Nak menunjukkan kehebatan Allah.
Jadikan manusia keluar daripada surga, beranak bini sini, dapat melihat kebesaran dan dapat makrifatullah, kenal Allah Subhanahu Taala. Tidak ada dua orang tu lah, dengan Hawa. Apa hukum semayang pakai topi? Jahat ketaham. Keping ni. Bila semayang tapi was-was dalam semayang, kita kena pendek solat ke kena panjang? Baik, semayang pakai topi. Jawabnya, kalau maknanya sempurna rakaat sujud, maka sahlah semayang itu. Tapi kalau sujud tak sempurna, tak sah. Macam dia pakai topi geledah, helmet, dia pun ikat. Jadi nak sujud mana kena, tak dahi, takut di topi. Dia bahan hidung saja dia kena, tak sah semayang dia. Jadi kalau dia pakai topi, umpama dia pakai topi sudu dia pusing di belakang, dia pun sujud kena dahi, sah semayang, ada masalah. Dan ada gambar-gambar atas topi tu, ada gambar-gambar makruh. Ada gambar makruh, ada gambar apa, gambar kaltek umpamanya, makruh bawa dalam sembahyang, tulisan atas dahi gitu. Kalau ada gambar hok benda tu haram. Syiar orang lawan Allah. Kemudian kalau dia semayang panjang, ini jadi lara. Kalau semayang cepat-cepat macam biasa sekadar sempurna rukuk, dia khusyuk. Jadi kata setengah ulama, afdal dipendekkan semayang. Nampak? Boleh. Dalam kisah berlaku pembunuhan, si pembunuh akan selamat daripada hukum mati sekiranya mendapat keampunan keluarga si mati. Tapi dalam kes hudud, apakah si pencuri akan selamat dari hukuman potong tangan jika mendapat keampunan mangsa curian? Dalam kes hudud, hendaklah maknanya mangsa memberi maaf sebelum daripada naik kepada mahkamah. Bila naik kepada mahkamah, dia tidak ada lagi maknanya minta keampunan daripada apa benda ni, mangsa. Faham tak? Menaikkan kisah boleh beri keampunan walaupun nak laksanakan sekejap lagi hukuman. Boleh. Hudud dan dia diripuk, naik apa kamu apa semua, berarti tidak aku maaf potong tangan kau. Jadi sebelum nak report, maaf situ dulu. Jika tinggal semayang mati syahid tak? Jika mati di Palestin. Mati di Palestin tidak syahid. Mereka mati berperang. Mati berperang, asal dia orang beriman, walaupun mengerjakan dosa besar, mati syahid. Nampak? Serahkan dosa itu kepada Allah. Allah Ta'ala ni Ghafurur Rahim, boleh mengampung. Bukan nak khabar bagusnya tinggal semayang, nak khabar lebihnya mati syahid. Sebab tu ramai orang-orang yang berdosa, pemuda-pemuda seluruh dunia, nak ditengok masa silam ni banyak dosa, mereka menuju ke Palestin sekarang, menuju ke Chechnya, menuju ke Iraq dan seumpamanya, untuk menjadi mujahidin, cari syahid di sisi Allah. Sembelih ayam curi halalkah dimakan? Jawabnya haram lah. Haram tetap haram. Main sembelih jadi halal ramai. Main curi ayam flori sembelih. Jika curi ayam kapi harbi, curi ayam kapi harbi tak haram lah. Ayam Josh Buh blur jadi bahan larabang. Kalau dia kapi harbi, ataupun orang kapi yang memusuhi orang Islam, dia jadi harbi lah. Mana dia memerangi. Harbi itu mana perang, memerangi. Kita pergi sembelih tak ada apa-apa. Kapi harbi bukan sembelih ayam, sembelih dia tak apa. Bagaimana dengan puasa saya jika darah keluar sebelum tamat tempoh 60 hari? Adakah puasa saya tidak sah semuanya? Untuk pengetahuan Ustaz, saya telah berpuasa selama 18 hari. Kok mana soalan ni? Ni masalah nipah ni kok dia tanya 60 hari ni. Lepas tu dia tanya dia puasa dah 18 hari. Mungkin maknanya keluar katakan 40 hari. Katakanlah 40 hari, darah dia berhenti. Nipah dah, dia pun semayang lah. Semayang 18 hari, keluar pula darah. Lepas tu dia kata, kau ni tak sah semayang. Apa tak sah pula? Jawabnya yang keluar itu darah dia. Siapa tahu? Darah dia. Dalam masa nipah, keluar nipah, lepas tu berhenti, keluar 18 hari, daripada tu keluar balik. Darah haid. Darah haid. Jadi 18 hari itu tak ada masalah, sah dah, suci dah. 8 keluar pula ni, kalau sehari semalam sampai, itu haid yang baru selepas nipah. Nampak?
Melainkan keluar balik tak sampai sekurang-kurang, tak sampai 15 hari. Umpamanya bertikat 40, 48 keluar balik baru 8 hari. Tak? Itu masih lagi nifas. Faham lagi? Patut semayang dah 8 hari tu, gini. Dia kiyah dengan pendapat haid. Ada pendapat mengatakan hak masa suci celah tu suci tu di dalam masa nifas. Hukumnya sah dah semayang, tak payah qada. Tak ada masalah tu. Tak sia-sia dah semayang tu. Tapi kena ingat, darah yang keluar balik tu banyak mana keluar. Katakanlah 18 hari dah dia semayang lepas kering darah nifas, lepas tu keluar darah sekali lagi sekian hari saja. Tu darah istihadah. Tak bimbang, faham? Wajib menunaikan semayang. Keluar balik tu setelah 18 hari mengerjakan semayang, sehari semalam ataupun lebih, itu haid. Jadi 18 hari pun sah dah, kira haid baru ni pula berhenti pula daripada semayang. Ibu saya kata bahawa barang kemas ini untuk saya dan anak perempuan yang lain, tapi dia hanya pinjam untuk pakai. Bila dia mati, adakah barang kemas itu menjadi harta pusaka? Mak dia kata, barang-barang ni hak mu, aku pinjam ni pakai. Padahal barang mak dia. Aku mati kat lagi boleh bagi saka ke tak ke gua ni? Jawab ni tengok lapah mak tu kata lagu mana. Kalau mak tu kena ambil mak nak bagi ni, mu gelang sorak, mu atas sorak, mu boleh ketuk, mu boleh subang, mu boleh cicing. Lepas tu mak tu ambil balik nak pinjam mak mati ambil mula, ambil mak pinjam. Maka waktu harta masing-masing dah. Kalau mati pulang balik pada tuang dia. Tapi kalau mak dia kata kalau aku mati kat lagi, maknanya boleh kemu lah, ambil kemu lah seorang. Maka waktu jadi saka. Faham? Mati jadi saka. Nampak? Tapi kalau lapar dah aku beri dah kemu hak ni, pinjam balik tak ada masalah. Jadi hak pemilik, ada anak dah. Dia gitu. Masa mak saya sakit, dia suruh saya ambil barang kemas satu seorang. Saya kata tak apalah, bolehkah saya ambil selepas dia mati, atau ia juga menjadi harta pusaka? Mak kata ambil seseorang. Ambil seseorang, mak dia nak beri. Bila ambil lagu tu jadi hebah. Bila anak ni tak lapar, saya ambil lah, saya setujulah, tak jadi milik, jadi saka pula kalau mati. Tapi kalau mak kata ambil lah, aku beri ni gemung, anak tu kena jawab saya terimalah. Faham lagi? Saya terimalah, saya setujulah. Qobak dia panggil, ijab qabul. Qabul dia tu kita jawab, tak, saya terimalah. Maka jadi hak milik anak, mati hak anak juga. Sesat hak tu. Ni ambil aku beri barang ni gemung, tak apa lah mak. Tak apa, tak ada milik. Angguk kepala ni dia kena berlapah melainkan dia neksu. Tak ada nak suara bisu. Angguk sah. Macam orang jawab nikah, angguk sah. Sah tak? Anak tu jawab angguk. Tak apa tak suara. Malu tak imam kalau. Tak bunyi suara tau. Aduh dah. Siapa yang lebih berhak terima harta pusaka kerana saya? Tidak ada adik-beradik laki-laki setelah abang meninggal. Cucu berapa bahagian? Yang kedua, sepupu, anak, abang, adik, ibu saya yang telah mati dulu sebelum ibu saya, berapa bahagian? Kalau mati sebelum tuan harta tak dapat. Dia yang dapat mati setelah tuan harta mati, dia baru mati. Katakan anak, ayah mati baru anak mati. Tapi asal ayah mati itu tak tahu nak bagi saka lagi, anak pula mati. Baru anak bagi anak ni dapat bagi ayah ni. Ni anak mati dulu pada ayah, tak lagi. Ni dia kata ni mati sebelum mak. Tak ada lah. Tak ada bagian tu. Lepas tu tinggal adik-beradik perempuan lah. Adik-beradik perempuan. Berapa bagian adik-beradik perempuan? Orang lain tak ada lah. Tinggal adik-beradik perempuan. 2/3 tau. 2/3. Mana kalau harta tu 30,000, adik-beradik perempuan ni 20,000. Kalau 4 orang, 5,000 seorang. 2 orang, 10,000 seorang. 1/3 baitul mal. Tak ada waris. Mati dulu tak dapat. Mati dulu pada tuan harta. Dah anak perempuan dapat. Dah baki. Cucu mana? Anak lelaki tu.
Mati ya, ayah ada lagi mati anak lagi. Lepas tu tuan hati berarti ni. Ayah tu mati tinggal anak. Cucu anak laki-laki. Cucu anak laki-laki makan baki. Nah. Boleh. Kalau Baitul Mal asal dia menawar. Pasal apa? Pasal sengelak. Mereka Baitul Mal tu negeri kita. Nah. Berilah. Saya suka makan burger. Tapi cikgu di sekolah saya maklum bahawa semua daging burger haram dimakan. Kerana terdapat plasma darah kuning kinjil yang digunakan untuk memampakkan daging burger. Tapi melalui internet ada maklum beberapa jenama burger yang halal, iaitu Ramli dan Pambes dan lain. Bolehkah saya makan daging burger? Nak makan juga burger ni. Mak burger. Jawabnya bukan semua daging burger tu halal haram. Jadi yang telah disahkan oleh maknanya Jakim dengan ada menggunakan tanda halal yang rasmi, halal lah. Kita tak wajib kita sendiri kena pergi dikilang. Walaupun Jakim ini duduk di bawah pemerintah yang masih lagi tidak mahu kembali kepada Al-Quran dan Hadis, tapi maknanya kepakaran mereka itu tentang hijab mereka, tentang halal haram. Jadi kita boleh lagi bertaklid dengan pendapat mereka. Nampak? Boleh. Kita tak wajib kita kena buat halal haram sendiri kita. Ada syarikat kita sendiri yang akan buat cek halal haram kita sendiri, tak boleh. Tak perlu siapa tangga tu. Selama tidak ada rekod Jakim ni, dia sengaja buat. Dia tahu dah kilang tubuh babi, dia bogok halal. Bila ada rekod gitu baru kita tak boleh percaya pada Jakim ni. Tapi belum ada rekod lagu tu. Yang orang tipu dia ada. Jadi alik pada zahir. Fiqh ni zahir. Bila dah diberi surat Jakim pada zahir syarat fiqhnya, kita halal memakan. Macam hak Ramli burger tadi. Jadi hak lain-lain daripada orang putih tak boleh makan lah. Burger lagu ni memang dia bubuh lah khusus khinzir. Jadi maknanya kemah macam gegang jadi. Dan kalau nak warak bukan fiqh. Warak ni nak mari daripada kedai dah akan maka tu warak. Warak ni bukan hukum kita nak beri pandangan untuk orang ramai, untuk individu. Apa hukum seorang suami hanya menceraikan isteri hanya dengan niat di hati tapi tidak melapaskannya? Adakah jatuh talak dalam keadaan demikian? Tak jatuh. Dia kena berlapas bagi orang yang boleh berlapas, melainkan orang yang tak boleh nak berlapas kerana dia tidak bersuara, kerana bisu. Tak nak berlapas. Atau mulut dia ni cedera. Contoh ni tiada. Barulah dia dengan hati. Lepas tu dia kena ada tanda pula hati tu. Dan ada syarat pula dengan tulisan. Hati saja tak tahu. Apa hukum menyebut bismillah dan alhamdulillah dalam hadas sah atau dalam tandas? Jawabnya tidak salah. Yang haramnya kita sebut dalam tandas ini dalam hadas sah ialah kita baca Quran. Dalam tandas hukumnya setengah ulama kata makruh menyebut nama-nama yang suci seperti zikir tadi. Jangan kata alhamdulillah atau waalaikumsalam. Itu nama-nama yang baik. Jangan sebut di dalam tandas. Kata setengah ulama haram. Pendapat mengatakan makruh tadi, dia kata haram hanya ketika sedang berok cin. Kalau dalam tandas mata-mata makruh lagi. Tapi air cin tengah kubik, dia kata subhanallah, subhanallah. Itu haram. Hak jenis maknanya hadas sah tak ada masalah. Dia tak boleh baca Quran saja. Zikir boleh. Doa boleh. Bagaimana cara nak semayang jenazah? Allah Rabbi sesa nak terang. Jelaskan dengan lanjut. Jadi yang ni semula kita akan dapat bab jenazah lagi. InsyaAllah. Sebab apakah baca slow ketika solat Zuhur dan Asar? Apa baca slow? Apa baca slow? Baru baca perlahan. Dia tidak ada sebarang nas pun yang datang kepada kita. Apa Nabi dibaca kuat semayang maghrib, subuh dan Asar. Yang ada hanyalah pandangan-pandangan ulama'. Jadi pandangan ulama' ini berbagai-bagai. Di antaranya masa maghrib itu, masa Zuhur dan Isyak ini, Asar ini masa orang bekerja. Jadi masa orang bekerja memang orang sentiasa peka, duduk dalam keadaan sedar mengerjakan semayang. Masa subuh ni masa orang tidur, masa orang garik, masa orang leka. Masa Isyak masa orang duduk makan, duduk balik. Jadi dikuatkan bacaan supaya orang dengar. Bila dengar, rasa semayang tu. Orang siang ni orang sedar ni lagu ni. Orang jaga semayang lah.
Zuhur orang tengah kerja kat behak, mayang orang sedar belaka. Asar orang sedar belaka. Banyak lagi lah. Tapi semua pandangan ulama. Tidak ada sebarang hadis sebut sebab apa baca perlahan, sebab tu baca kuat. Soalan yang terakhir, ni pagi ni insya-Allah minggu depan. Apa hukum seorang hamba Allah itu yang ketika kerja solat semasa baca Fatihah dia angguk-anggukkan kepala sampai habis surah Fatihah? Yang kedua, bagaimana pula seorang hamba Allah itu yang sedawa dengan acap kali ketika solat? Kejap-kejap kejap-kejap Yang heran tu semasa belum mula solat molek saja. Tak ada pula penyakit sendawa itu. Baik. Dia semayang, dia baca Fatihah pada gerak. Pada gerak. Jawabnya kalau disengajakan menggerakkan kepala ni anggota berat 3 kali berturut-turut batal semayang. Tetapi kalau jadi lekat tabiat dah tidak batal semayang. Mana dia nak ubah lawan lagi dia dah. Bila baca jadi gitu. Maka hukumnya tidak boleh jadi imam semayang. Dia hanya sah semayang dirinya. Tak? Ini kepala gini. Tak boleh buat dah. Baca Fatihah memang jadi ataupun surah lain. Jadi amalan. Jadi dulu dia kena amal. Nak suruh sedap. Dan ni dah ada. Dia memang spring. Hukumnya tak boleh jadi imam bagi orang ramai. Kerana jadi syubhat. Pandangan orang ramai. Tu geduk ni. Tu geduk tu imam. Jadi maaf untuk semayang dirinya. Sekalipun di luar semayang gitu juga. Nampak? Luar semayang. Tadi baca Fatihah tadi. Ada orang luar gitu juga. Maksudnya guana gamak ni. Terik dawai. Mana main gitu. Tu berat benar. Tu pun dah boleh jadi terimam juga. Dikira jarah daging dia dah. Nampak gua ni. Lepas tu soalan yang terakhir. Dia sedawa. Bukan sedawa angin. Sedawa ni kenyang. Kenyang. Jadi kenyang. Belah lembu tak? Takkan tak belah lembu. Belum bila kau kuang 2 ekor. Berantuk tak imam. Jadi angin ni kalau dia keluar dengan kita tidak boleh tahan, maka tidak membatalkan sembahyang. Seperti bersin sama hukumnya macam batuk. Tapi kalau kita sengaja buat batal sembahyang. Sengaja buat 2 bunyi batal sembahyang. Atau tu panjang panjang. Di Singlang nak main, anak dia lalu nak dua anak dia semayang. Anak dia lalu buat gitu. Nak suruh anak dia takut, dia suruh lari tak mau kacau dia. Padahal nak kabarkan anak dia batal agak semayang. Kabar dia gitu biar dia masuk budak-budak kan. Kalau yang jenis maknanya terpaksa, maka kalau bertambung-sambung kena semayang semula. Pasal hilang rupa orang yang semayang. Macam orang bersin kau. Macam orang batuk kau. Jadi kena semayang semula. Mereka obat apa semua. Macam reheng kau. Main tu 15 minit. Jadi apa dah Fatihah? Hacul buah. Jadi semayang semula. Tapi kalau tu angin tidak membatalkan semayang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi